Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 3 Julai. 80% pemandu lori di Sarawak telah menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat ini. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata mereka termasuk 1,397 orang pemandu yang nama mereka telah dihantar oleh Sarawak Forwarding Agency Association. Manakala 101 orang pemandu lori dari Miri yang terlibat dalam penghantaran barangan ke Brunei dan Limbang serta lawas dengan melalui negara Brunei juga telah menerima vaksin. Negara Brunei baru-baru ini telah mengeluarkan arahan supaya pemandu kenderaan pengangkutan ke atau melalui Brunei mesti divaksin. Arahan tersebut akan berkuat kuasa 13 Julai ini. Menerusi kenyataan media, Datuk Lee memaklumkan seramai 9,827 nama pemandu agensi penghantaran barang dan pengangkutan awam telah dikumpul oleh Kementerian Pengangkutan dan dihantar kepada pejabat residen dan pejabat kesihatan bahagian untuk memastikan mereka diberi suntikan vaksin. Jumlah itu meliputi 1,579 agensi penghantaran, 645 pemandu bas, 800 pengajar sekolah memandu, 4,677 pemandu e-hailing, 1,147 pemandu teksi dan 982 pemandu penghantar makanan. Senarai lain meliputi 617 operator pengangkutan sungai dan 1,581 kaki tangan penerbangan. Jelasnya keutamaan vaksinasi perlu diberikan kepada anggota Barisan Harapan dan golongan yang menyediakan perkhidmatan perlu serta individu yang terlibat dalam sektor pengangkutan. Bas bergerak vaksinasi di Sibu memulakan operasinya semalam ke arah memperluas liputan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, terutama di lokasi zon merah. Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sibu, Dr. Anwar Rapai berkata zon Tionghoa dan Tong San antara lokasi pertama diberi tumpuan kerana merekodkan kes positif 19 setiap hari. Jelasnya, program bas vaksinasi bergerak merupakan kaedah terbaik memastikan penduduk di kawasan zon merah mendapat suntikan vaksin secepat mungkin. Sebagai percubaan, 50 dos suntikan vaksin diberikan setiap hari selepas pukul 5 petang. Kita boleh memberi vaccination dalam bas 4 orang vaccination pada satu masa. Jadi dalam 1 jam tu kita boleh habis dalam 50 orang. Untuk habis. Jadi kalau kita nak buat 200 orang, kita boleh lakukan daripada pukul 5 sampai pukul 7 atau pukul 8 malam. Saya mencadangkan supaya kita dapat menjalankan di waktu malam, lebih lagi cuaca dia tidak berapa panas dan mungkin senang sikit orang datang. Beliau ditemui media ketika melakukan tinjauan ke operasi bas vaksinasi bergerak yang beroperasi di belakang bangunan Pusat Perubatan Rejang, Sibu. Saya melihat program ini akan lebih lancar nanti kerana kita dapat meliputi dengan lebih luas lagi lah untuk rakyat khususnya masyarakat di Sibu ini untuk mendapatkan vaksin yang secara cepat mungkin. Sangat senang lah, banyak benefit lah. Sebab tak payah pergi jauh-jauh pergi tempat itu ambil vaksin. Setakat ini terdapat 3 zon merah di Sibu, iaitu di zon Sukun Lada, Tionghoa dan Permai. Sementara itu, kawasan Jalan Mahsuri 1, Jalan Hoping merupakan lokasi pertama operasi bas vaksinasi bergerak di Sibu. Menurut Ahli Majlis Perbandaran Sibu, Kaunselor Joseph Cheng, bermula Khamis pihaknya telah bergerak ke sekitar Jalan Mahsuri 1 untuk mengambil nama penduduk yang belum menerima suntikan vaksin. We can focus on lane by lane, road by road, so we clear one by one. So because it is very near to the house, the residential area, so it gives convenience for them. And then they know the time, they know the date, so they know the venue, so they go there straight away, even walking distance. Joseph Cheung ditemui media ketika bersama sekumpulan sukarelawan mengumpulkan nama-nama penduduk yang belum menerima suntikan vaksin di Jalan Hoping Sibu.
Kira-kira 49,000 atau 62% penduduk di bahagian Seri Aman telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19, manakala 9,000 penerima telah melengkapkan dos kedua setakat Khamis lepas. Pegawai Kesihatan Bahagian Seri Aman Dr. Yufrasia Bari berkata, penerima yang berdaftar dengan pejabat daerah juga telah dipanggil untuk menerima vaksin dan pihaknya kini dalam fasa mengenal pasti individu yang belum mendaftar atau tercicir dari didaftarkan. Untuk lokaliti yang dilawat oleh Flying Doctor Service ni, dalam perancangan kami ialah untuk memberi vaksin single dose kepada lokaliti tersebutlah. Kita ada 8 lokaliti under Flying Doctor Service yang mana penduduknya mungkin dalam anggaran 500 penduduk macam itulah. Ini kita akan masuk untuk memberi vaksin single dose. Program outreach melibatkan 10 klinik kesihatan juga masih berterusan ketika ini dengan hampir semua tempat telah selesai pemberian dos pertama. Bagi kampung atau rumah-rumah panjang yang ketika ini dikenakan sekatan pergerakan, pihak kesihatan akan menunggu sehingga tempoh sekatan tamat untuk program outreach vaksinasi. Setakat ini, 13 penempatan penduduk di bahagian Seri Aman masih lagi dikenakan sekatan pergerakan. Setelah kehidupan sang anak Joseph Abob, pemuda yang menyara 2 warga emas, kami ajukan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat bahagian Seri Aman, Unit Berita Ehwal Semasa RTM Seri Aman, kemudian merujuk kepada Pejabat Daerah Seri Aman untuk urusan pemberian vaksin kepada kedua-dua warga emas berkenaan. Semalam, kedua-dua mereka telah menerima dos pertama suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Seri Aman. Stang memberitahu susulan kisahnya yang kami paparkan sebelum ini, ada yang mulai tampil menghulurkan sumbangan kepada mereka bertiga. Terima kasih orang kau ya semua dah membantu aku ngelamat tahu semua utai ditolong tidak ya aku. Pertama ya ka izin kami rela apa ya dah nolong aku semua, aku terima kasih agak tidak semua rela. Aku dalam TV dah call aku WhatsApp aku telefon ya ka nganjong bantu nolong aku pun pemerit tidak aja apa aku nadai minta nama-nama. Terima kasih agak tidak ya. Beliau turut berterima kasih kepada Pejabat Daerah Seri Aman yang telah memudahkan urusan pemberian vaksin kepada ibu saudara dan neneknya walaupun ibu saudaranya tidak mempunyai dokumen pengenalan diri, termasuklah juga Pejabat Kesihatan Bahagian yang turut sama memudah dan melancarkan urusan stang. Kirakan nyamailah tiku tidak udah nulung aku nucuk ini ku ngau ibu aku kirakan kau mesti nyamai mimet lah aku kenyaya aban ku nama ketika irau bah aku takut saya naban saya nak tucuk nasiblah orang mesti nulung aku ngasuh nucuk seraya nyaklah aku terima kasih guys tidak lah semua. Stang merupakan seorang pemuda berusia 25 tahun berasal dari Engkelili yang menjalani kehidupannya dengan penuh mencabar kerana perlu menyara ibu saudara dan neneknya. Seramai 1,424 golongan orang kurang upaya OKU di Sarawak telah menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, suntikan vaksin untuk golongan OKU telah dimulakan pada 18 Jun lepas di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK, Pusat Pakar Perubatan Normah, Pusat Agape Sibu dan Dimiri. Datuk Seri Fatimah juga memaklumkan pemvaksinan diberikan mengikut senarai nama yang diperolehi daripada pelbagai persatuan OKU bagi memastikan golongan tersebut diberi keutamaan dalam suntikan vaksin serta tiada OKU yang tercicir. Tambahnya, pemvaksinan untuk golongan itu turut merangkumi atlet para Sukma Sarawak seramai 190 orang bagi memudahkan proses untuk mereka menjalani latihan berpusat kelak. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian dalam sidang media selepas program vaksinasi komuniti cacat pendengaran di Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Transformasi Bandar di Kuching yang melibatkan seramai 87 orang. Program serupa akan dilaksanakan pada Isnin depan untuk 33 OKU cacat pendengaran.
Sarawak meletakkan prosedur operasi standard SOP yang sangat ketat terhadap individu yang memasuki negeri ini dari Labuan dan negeri-negeri dari Semenanjung. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, pendekatan tersebut adalah untuk melindungi rakyat Sarawak daripada varian Delta COVID-19. Dato' Ahmad Douglas menjelaskan bahawa varian yang boleh membawa maut serta senang berjangkit itu telah dikesan di lokasi-lokasi berkenaan kebelakangan ini. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyampaikan bakul buah-buahan kepada anggota Barisan Hadapan dan pasukan penguatkuasa di Pusat Pemberian Vaksin Stadium Perpaduan di Kuching. Menurut Dato' Ahmad Douglas, sebelum ini rakyat Sarawak atau pelawat luar yang memasuki Sarawak dari Semenanjung tidak perlu melakukan ujian calitan 3 hari sebelum memasuki Sarawak. Bagaimanapun, ujian tersebut kini adalah wajib. Manakala individu dari Labuan perlu memohon daripada JPBN terlebih dahulu sebelum memasuki Sarawak. Namun, individu yang telah tinggal di Labuan untuk tempoh 21 hari tidak dibenarkan untuk memasuki Sarawak. Orang ramai digalakkan untuk tampil menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Ahli Dewan Undangan Batu Kitang, Loh Kie Chiang berkata, walaupun kerajaan ada menyediakan pelbagai bantuan kewangan dan pemberian makanan dari semasa ke semasa, namun terdapat juga golongan yang tidak layak mendapat bantuan berkenaan tetapi memerlukan sumbangan untuk kelangsungan hidup. Sehubungan itu, beliau menggalakkan lebih ramai individu menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Loh berkata demikian pada majlis ringkas penyerahan alat bantuan pendengaran di Kuching. Dalam pada itu, alat bantuan pendengaran bernilai RM2,800 yang dibeli hasil kutipan derma daripada orang awam tersebut diserahkan kepada Nur Tang Lina, seorang ibu tunggal yang mempunyai masalah pendengaran sejak lahir. Sementara itu, kaki tangan RTM Sibu turut tampil menyumbang beberapa bungkusan makanan kepada mereka yang terjejas sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sibu. Menurut Ketua Bahagian Rancangan RTM Sibu, Jenny Achan, bantuan itu disalurkan atas dasar keprihatinan untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan dan kini terdesak memerlukan bantuan makanan. Sekian berita pagi Sarawak. Tepati janji temu vaksinasi anda. Saya Vanessa Mering, sehingga berjumpa lagi.